Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ahlan wa sahlan bihadaratikum fi darsina al-yawm wa ma'akum al-ustaz Taufiq Ismail. طيب إن شاء الله في هذا المرئي سنتكلم عن مقدمة وتمهيد النثر في العصر الجاهلي. انتظرنا بعد الفاصل. Ahlan bikum mujaddadan. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membicarakan tentang pengenalan ataupun tamhid bagi nathar ataupun prosa di zaman jahiliah. Anak-anak boleh semak dalam buku teks di muka surat 67. Baiklah anak-anak, seperti biasa, semak terlebih dahulu bacaan, lihat dan perhatikan baris supaya anak-anak dapat membacanya dengan betul. Kerana ini adalah sangat-sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab ataupun mana-mana subjek, mana-mana mata pelajaran yang diajar dalam bahasa Arab. Kerana baris itu sangat-sangat penting dalam kita menentukan makna bagi jumlah ataupun ayat yang kita baca. Justru anak-anak ingat sampai mati. Baiklah anak-anak, kita mulakan terlebih dahulu dengan membaca perenggan yang pertama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Innal khatabata fannun minal fununin nathriyatil barizati fil asril jahili. Innal khatabata, al-khatabah cara bacanya ialah al-kha, membaris fathahkan huruf kha. Ramai yang baca al-khitabah dengan baris bawah. Yang betul dan sebenarnya ialah berbaris fathah, al-khatabah. Anak-anak dan yang menonton boleh semak di dalam mu'jam ataupun kamus di dalam bahasa Arab. Anak-anak akan jumpa perkara yang saya sebutkan ini. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jadi dikata di sini, innal khatabata, sesungguhnya al-khatabah itu dalam bahasa Melayu disebut pidato, khutbah. Jadi sesungguhnya pidato itu ataupun khutbah itu fannun, merupakan satu seni, minal fununin nathriyatil barizati, daripada seni-seni nathar al-barizah yang paling menonjol, yang terkemuka fil asril jahili, pada zaman jahiliah. Jadi maksudnya di zaman jahiliah, dalam banyak-banyak seni nathar, seni prosa yang ada tu, yang paling banyak digunakan, yang paling terkemuka, yang paling terkenal ialah seni pidato. Taib, seterusnya. Walaha sya'nun azimun, dan baginya, iaitu bagi pidato, bagi khatabah itu, sya'nun azimun, satu perkara yang sangat agung. Maknanya di sini ialah seni pidato itu sangat-sangat penting fil mujtama'i, dalam kalangan masyarakat. Maksudnya seni pidato ini merupakan satu seni yang sangat mendapat tempat dalam hati masyarakat, dan ia merupakan perkara yang sangat penting. Haitsu yastakhdimunaha, di mana mereka menggunakannya, menggunakan al-khatabah itu fi munafaratihim wa mufakharatihim wan nushi wal irsyadi. Jadi mereka menggunakan seni pidato ini, seni al-khatabah ini, fi munafaratihim, dalam munafarah mereka, wa mufakharatihim, dan dalam mufakharah mereka. Munafarah dan mufakharah, dua perkataan ini membuat maksud yang sama, iaitu muhawarah kalamiyah, satu dialog baina ithnain, di antara dua orang, atau akthar, ataupun lebih daripada itu. Kemudian mereka berbangga-bangga di dalam dialog mereka itu bil ahsabi wal ansab, dengan menyebut soal harta benda yang dimiliki dan juga al ansab, keturunan. Jadi dalam dialog yang mereka lakukan itu, mereka berbangga-bangga dengan menyebut soal harta benda yang dimiliki dan juga keturunan mereka. Itu makna munafarah dan juga mufakharah. Cuma makna munafarah dengan mufakharah itu ada sikit beza. Kedua-duanya itu adalah dialog di antara dua orang ataupun lebih, cuma ada beza sedikit, iaitu pada munafarah. Munafarah ini satu dialog yang lebih keras berbanding dengan mufakharah. Masing-masing nak menang dan mengatasi antara satu sama lain. Inilah perbezaan di antara munafarah dengan mufakharah.
Ala kulli hal, apapun anak-anak, maksudnya tetap sama, iaitu muhawarah kalamiyah, iaitu dialog baina ithnain, di antara dua orang, atau aksar ataupun lebih. Jadi dalam dialog mereka itu, mereka menggunakan seni pidato. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Kemudian anak-anak, mereka juga menggunakan seni pidato ini wan nushi wal irsyadi, dalam memberi nasihat dan memberi panduan kepada masyarakat. Dan yang terakhir anak-anak, mereka juga menggunakan seni pidato itu di dalam wal hathi, di dalam nak encourage, di dalam nak memberi galakan dan memberi semangat ala qitalil a'da'i, untuk memerangi pihak musuh. Jadi kesimpulan daripada perenggan yang pertama ini, khatabah ataupun seni pidato ini sangat-sangatlah penting dalam kalangan masyarakat, sebab mereka menggunakan seni ini untuk menyampaikan hasrat mereka ataupun untuk melakukan sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka. Baiklah, seterusnya, wa min khasa'isin nathri, dan di antara ciri-ciri khas, ciri-ciri utama nathar di zaman jahiliyah, as-sidqu was-sadajatu. As-sidqu anak-anak maknanya ialah benar. Benar ni macam mana? Maksud benar di sini adalah salamatun niyah. Niatnya sejahtera, niatnya betul. Maksudnya dia bersahaja, sangat-sangat bersahaja, sangat-sangat jujur. Kita dengar tu kita boleh percaya. Itu makna as-sidqu. Dia bukan dibuat-buat lah. Bila kita dengar itu sampai ke hati, kerana ia disampaikan daripada hati. Dia sangat jujur, tidak dibuat-buat. Itu makna as-sidqu. Kemudian was-sadzajah. As-sadzajah maknanya ialah basatatu tafkir, maksudnya mudah untuk difikirkan. Simple, tidak sukar untuk kita fahami apa yang nak disampaikan. Itu makna as-sadzajah. Inilah dua ciri yang pertama dalam nasar zaman jahiliyah. Ciri yang ketiga, wat-tarakibus sahlatu. Tarkib nasarnya itu sangat mudah, sangat simple. Apa makna tarakib? Iaitu jumlah-jumlah ayat-ayat yang dibina dalam nasar itu sangat mudah untuk kita fahami, untuk kita hadam. 3. Yang keempat, wal ma'ani al-mustamaddatu min al-bi'ati wat-tabi'ati. Wal ma'ani, dan makna-makna. Faham tak makna-makna? Makna di sini ialah idea-idea ataupun fikrah-fikrah, isi-isi yang nak disampaikan dalam nasar tersebut. Al-mustamaddatu, yang diambil, maksudnya yang diinspirasikan, minal bi'ati wat tabi'ati, daripada persekitaran, daripada bi'ah dan juga tabiat, maksudnya daripada alam semula jadi, daripada persekitaran yang ada, daripada situlah diinspirasikan idea-idea yang dimasukkan di dalam nasar yang dibuat di zaman tersebut. Dan yang kelima, ciri yang ada dalam nasar jahiliyah ialah wa kathratul hikami wal amthali, dan kathrah, dan banyak al-hikam, kata-kata hikmah, wal amthali, dan peribahasa Arab. Jadi dalam nasar zaman jahiliyah banyak kata-kata hikmah dan juga peribahasa Arab. Inilah 5 ciri yang ada dalam nasar zaman jahiliyah. Baiklah anak-anak, seterusnya kita lihat berkenaan dengan a'lam, tokoh-tokoh nasar di zaman jahiliyah. Wa ashharu a'lamihi, dan tokoh-tokoh nasar yang termasyhur, yang paling popular di zaman tersebut. Yang pertama, Qus bin Sa'idah al-Iyadi. Qus bin Sa'idah, ini yang pertama. Yang kedua, Wadhul Isba'il Adawani. Dhul Isba' al-Adawani, yang kedua. Yang ketiga, wa Amr bin Ma'di Yakriba ataupun wa Amr bin Ma'di Kariba. Jadi ada dua cara baca di sini, Ma'di Yakrib ataupun Ma'di Karib. Yang penting namanya ialah Amr bin Ma'di Yakriba. Ini yang ketiga. Jadi anak-anak, dalam pengenalan ini disebut 3 saja tokoh nasar di zaman jahiliyah. Jadi untuk kita mengetahui tokoh-tokoh nasar yang lain yang tidak disebutkan dalam buku kita pada hari ini, anak-anak boleh semak, boleh rujuk dalam buku teks tingkatan 4 yang anak-anak pelajari pada tahun lepas. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Dan kita sambung satu lagi ayat yang terakhir dalam buku teks kita. Fadhahara Qus bin Sa'idah al-Iyadi. Dia kata Qus bin Sa'idah ini timbul pada zaman jahiliyah tersebut. Pada ketika itu, wa huwa ablaghun nasi fil balaghati. Pada ketika itu dia merupakan ablaghun nas,
manusia yang paling baligh, paling hebat lah kita kata, fil balaghati, dalam bidang balaghah. Jadi masa kemunculan Qus bin Sa'idah dalam kalangan masyarakat di zaman tersebut, beliau dikenali sebagai manusia yang paling hebat dalam bidang balaghah. Maksudnya tak ada orang boleh tank lah. Jadi kalau siapa-siapa di zaman tersebut pandai dalam bidang balaghah ataupun pandai dalam bidang majaz, maka ia akan dibandingkan dengan Qus bin Sa'idah. Seolah-olah Qus bin Sa'idah ini telah menjadi benchmark ataupun KPI, jadi ukuran dalam bidang balaghah. Kalau hang mendakwa hang hebat dalam bidang balaghah, hang tengok dulu adakah hang boleh menandingi Qus bin Sa'idah. Itu makna ayat yang kita bacakan. Sekadar itu dahulu video kita pada hari ini. Moga-moga ia bermanfaat. Wa bihadza nunhi darsana al-yawm wa dumtum fi ri'ayatillahi wa amnih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.